Orang memang cakap, oh ni TikTok, Bigo, tak salah. Dia tak salah. Cuma bagi saya platform apa-apa pun dia macam pisau. Macam mana kita guna pisau, nak potong sayur ke, nak cocok perut orang. Dia macam itu. Apa yang menyebabkan Azam menerima tawaran untuk serta? Okey, untuk konsert Merdeka Kita Bah 2022 ni, salah satu sebab kenapa saya terima tawaran ni sebab yalah, saya memang sepanjang saya punya dalam karier saya tak pernah sampai ke Tawau lagi. So ini adalah satu peluang saya untuk saya beramah mesra dengan peminat-peminat saya kat Tawau, sebab sebelum ni kita dapat orang kata apa, berinteraksi dekat media sosial lah, Facebook, Twitter, sebelum ni IG. Sekarang ni bila ada ruang dan peluang untuk saya ke sana, dapat buat konsert yang di mana kita lagi puas lah. Di mana konsert kita kapasiti lagi ramai. So kat situ kita dapat, yelah, saya dapat mengenal orang kata, sebab konsert ni bukan konsert yang bagi saya, bukan yang kita buat konsert untuk yang grand tu lah. Dia memang sebenarnya konsert ni untuk marhain, sebab tu harga tiket dia dalam 45 ke sampai ke 120. Saya rasa tiket yang mampu milik lah. Sebab tu saya macam, okey, ini peluang saya untuk kembangkan sayap saya ke area Tawau pula lah. Saya harap sambutan yang menggalakkan lah. Lagi pula kita dapat dua kolaborasi daripada negara lain juga kan. Basker-basker yang mungkin popular dekat media-media sosial apa ni semua, yang di mana orang Sabah ni dapat, khususnya Tawau, diorang memang selalu kadang-kadang diorang punya kan dekat. So saya harap sokongan yang menggalakkan lah. Saya harap orang Sabah ramai dapat datang, khususnya orang Tawau dapat datang ke kompleks Sukan Tawau tu lah, untuk kita padatkan, penuhkan konsert tu. Harap konsert tu menjadi apa orang kata, acara yang diorang takkan lupakan dalam tahun ni. Macam tu. Sebab ini bukan konsert saya seorang. Kita ada ramai lagi artis-artis yang akan ada daripada luar negara, daripada dalam negara ni pun ada. So saya mungkin dalam 4 lagu. 4 lagu saya akan cover. Saya akan cover lagu saya 3, satu mungkin saya cover 1 lagu untuk mungkin so kita akan fikirkanlah, sebab saya pun belum jumpa lagi dengan siapa yang saya dengan ni. Kalau anda kata ada ruang untuk saya dengan artis daripada Indonesia tu untuk berduet, untuk perform, bukan untuk buat recording ke apa ke, insya-Allah kita akan buat. Kalau anda kata peminat nak lah, insya-Allah, sebab kita pun ada house band yang boleh cover anytime je kan. So kita cuba bagi yang terbaik untuk penonton-penonton ataupun yang orang yang dah beli tiket tu lah. Okey, 2 tahun ya PKP ni. Adakah ini yang acara pertama yang Hazama terlibat sebelum ni? Ada tak konsert lain tersebut? Konsert ini merupakan yang pertama sebab saya, oleh kerana saya, sebab saya ada je orang nak aturkan konsert-konsert saya, cuma cakap saya relax dulu. Sebab saya tak nak konsert saya. Ini konsert orang ramai. Maksud dia bukan konsert saya seorang, dia konsert yang ada banyak lagi artis. So saya rasa saya boleh commit dekat konsert yang macam ni, sebab kalau kita nak konsert saya sendiri, dia perancangan tu akan lebih lagi detail lah. So tak cukup masa benda. So bila anda kata dah konsert yang dah ada tema macam ni, so kita absorb je untuk perform je. So ini konsert yang pertama saya, sebab saya tak terkejar sangat nak buat konsert tu, sebab sebelum ni saya dah isikan masa saya masa PKP tu. Saya ada banyak benda-benda yang saya dah tengah buat, macam contoh saya berniaga, saya berlakon, saya ada je kerja-kerja yang alhamdulillah. So maksud dia timing saya untuk memikirkan pasal konsert tak sempat lagi, sebab sebelum saya nak buat konsert saya kena buat satu lagu-lagu album baru. Saya nak keluar album, baru saya akan ke konsert. Saya nak cukupkan repertoire saya, baru saya akan ke konsert saya. So yang ni untuk lepas PKP, ini merupakan konsert pertama yang saya commit untuk konsert lah. Saya ada banyak single yang dalam masa 2 tahun ni sebenarnya Pejam Celik, 5 single juga saya keluarkan. Cuma dah release semua. Cuma bila dalam masa kita tengah keluarkan tu, saya busy berlakon, ada banyak. So kita tak ada, lagipun kita PKP kan. So kita tak boleh nak commit terhadap marketing ataupun promo-promo tu kita tak dapat nak commit. So terlepas. Tapi saya tak kisah, asalkan benda tu dah siap. So bila kita dah open ni, kat situ slowly saya akan promo lagu-lagu yang saya dah record ataupun dah release tu lah. Tak, single saya takkan compile menjadi satu album. Sebab kat sini yang akan membuatkan orang confuse dengan direction saya. So bila saya nak buat album kali ni, saya akan set pada
direction supaya kita develop pada direction tu. Yang single tu kalau ada album pun mungkin itu akan datang album kompilasi single-single saya. Tapi untuk album yang saya nak buat ni adalah satu yang di mana saya nak confirmkan saya punya genre saya, sebab dia daripada muzik lah kat sini lah saya nak tunjukkan orang ini fashion saya, ini ideologi saya, ini perjuangan saya. So kalau macam lagu-lagu yang single saya keluarkan, dia single ikut trend. Maksud dia lagu-lagu cinta. So kadang-kadang muzik dia pun lari lah single-single saya. Tiba-tiba lagu ni lagu macam rap sikit, sini tiba-tiba lagu ballad. So kalau kita letakkan dalam satu album, direction tu macam kalau nak kita comparekan album dulu, band-band dulu ataupun penyanyi-penyanyi dulu, bila diorang bagi album, kita dapat tahu konsep dia. Sebab diorang bagi satu album, dia tak bagi kita satu single. So bila single kita terlalu rojak kat sini, sebenarnya akan orang nak apa kata, nak klasifikasikan kita lah, ni penyanyi macam mana. So saya untuk second album ni saya fokus pada untuk di manakah direction saya. So single insya-Allah kalau ada pun tunggulah. Dah tua-tua sikit saya compilekan semua single saya letakkan dalam satu album kompilasi Hazama terbaik OST. Sebab tu kita kena ada album. Sebab TikTok ni bukan pada lagu saja, dia malah pada mood music. So kat sini sebab kita nak adapt. Okey, sekarang ni peminat orang orang lebih dekat dengan TikTok punya mood tu. So macam saya ni orang dah lock saya as penyanyi ballad, penyanyi yang lagu-lagu syahdu ni kan. So bila kita tiba-tiba nak ke situ kelakar tiba-tiba. Sebab apa? Sebab saya dah keluarkan single-single yang berbentuk itu. So bila kita keluar buat album, benda-bendanya ni macam mana kita boleh eksperimen untuk macam mana kita nak dekat dengan peminat-peminat yang dah pergi ke TikTok ni. Macam mana kita nak ada kontak dengan orang. So album ni lah untuk eksperimen muzik saya, macam mana muzik saya nak dekat dengan pendengar-pendengar. Sebab pendengar-pendengar sekarang banyak generasi baru, budak-budak yang dah tengah sekolah. Zaman-zaman saya tengah baru nak naik dulu tu, peminat-peminat tu semua dah kahwin, dah kerja, dah fokus, dah ada fokus lain. Sekarang nak tackle peminat-peminat baru yang tengah sekolah ni. Sebab kebetulan pula sekarang ni diorang memang tengah fokus ke muzik-muzik yang seperti cakap tadi lah, TikTok tu lah. So ini tricky kita punya nak siapkan album tu. Saya rasa sebenarnya saya tak ada masalah tentang penyanyi-penyanyi yang datang dari mana-mana. Sebab masa zaman saya dulu trend dia ialah daripada reality TV. Sekarang ni lepas 10 tahun kita punya trend daripada media sosial pula. No problem. Saya harap diorang gunakan platform ni sebaik mungkin. Jangan bila diorang dah dapat highlight tu, dah dapat perhatian daripada masyarakat ataupun peminat, diorang sia-siakan peluang yang diorang bagi. Saya harap bila diorang dapat peluang tu, dah dapat perhatian, dah dapat apa tu semua tu, saya harap diorang buat yang terbaik. Jangan macam diorang masuk untuk cari fame je. Kalau boleh biar diorang menjadi orang yang bertanggungjawab. Sebab tak salah pun mana-mana platform kita dah muncul. Cuma bila dah ada tu, dah dapat ruang tu, jangan jadi orang yang tidak bertanggungjawab. Bila dapat perhatian, lepas tu share, buat benda-benda yang tak sepatutnya, nak share kepada masyarakat, lagu-lagu yang tak sepatutnya, aksi-aksi yang tak sepatutnya. So gunakan platform tu sebaik mungkin. Platform takkan salah. Orang memang cakap, ni per TikTok, Bigo, tak salah. Dia tak salah. Cuma bagi saya platform apa-apa pun dia macam pisau. Macam mana kita guna pisau, nak potong sayur ke, nak cocok perut orang. Dia macam itu. Sama juga macam platform. Kita nak dapat platform ni untuk apa? Tunjuk bakat ke? Ataupun kita sebenarnya nak cari glamour, lepas tu kita nak cari kontroversi. So terpulang pada anda semua. Saya kalau ada yang berbakat, itu ruang dia, teruskan yang terbaik. Sebab ada je yang daripada TikTok, daripada Bigo, daripada media sosial ni dah berjaya tembus masuk ke mainstream tu. So mungkin diorang berjaya tembus tu sebab diorang punya tanggungjawab, diorang punya attitude tu. Dia bukan sekadar bakat sajalah. So harap orang-orang yang asalnya daripada media sosial tu, bakat dah ada, kalau boleh input sekali dengan akal dan inilah tanggungjawab tu lah. Terima kasih. Macam profesor komplain, padahal kita pun lebih kurang je. Pernah tak ke Tawau? Tawau saya tak pernah sampai. Saya ada ramai orang-orang yang kawan-kawan saya daripada Tawau, tapi saya tak pernah sampai Tawau. So sebab tu saya excited untuk konsert ni, sebab konsert ni dibuat kat Tawau. So saya memang daripada dulu, sebelum ni tak dapat jemputan daripada Tawau macam okey. Sebab Tawau sendiri pun dah ada penyanyi-penyanyi bakat-bakat yang hebat-hebat tau daripada Tawau. Memang Tawau ni untuk Sabah ni bagi saya dia macam bandar seniman. Orang Tawau semua banyak yang terror-terror ni kan.
Ramai kawan-kawan saya daripada situ. Cuma saya tak dapat peluang. Sekali dapat peluang kali ni, yang ini saya memang macam kalau boleh saya nak berkenalan dengan rakyat Tawau macam mana orang dia. Macam mana saya nak tengok talent-talent Tawau kat situ. Mana tahu kita boleh make friend untuk akan datang ada kolaborasi lagi, boleh pergi ke Tawau lagi, ada projek lagi ke Tawau. So saya gunakan peluang tu dengan konsert Malam Merdeka Kita Bah. Saya ambil peluang tu lah.